Upacara keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong berlangsung penuh istiadat. Perbuatan pecah amanah membimbangkan. Assalamualaikum dan salam hormat. Ini N5 edisi Isnin 12 Disember 2016. Saya Nurlela Muhammad Nur. Untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini, kita mulakan dengan Sarawak bersama Nosila Talaha. Kemudian kita akan ke Selangor bersama Syamsia Samsi. Seterusnya lintas langsung akan ke Sabah bersama Jovina Jimlajim dan akhir sekali ke Pahang bersama Nurul Ain Sujaiha Muhammad. Terus kekal bersama N5. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Tuanku Hajah Haminah menamatkan penggal pemerintahan selama 5 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong hari ini. Upacara keberangkatan balik baginda berdua berlangsung penuh istiadat diraja bermula di Istana Negara kira-kira pukul 8.20 pagi. Tuanku Abdul Halim, 89 tahun, yang ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada 11 April 2012 diiringi Datuk Seri Mahathir Khalid selaku Menteri Pengiring serta Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Sebelum berangkat ke dataran parlimen bagi upacara rasmi, baginda berdua turut berkenan bersalaman dengan kaki tangan dan petugas Istana Negara. Tuanku Abdul Halim yang berpakaian rasmi yang di-Pertuan Agong dikenali sebagai muskat berangkat meninggalkan Istana Negara menaiki kenderaan rasmi diiringi 7 pengiring bermotosikal serta 20 pengiring diraja daripada Koramor Diraja. Ketika berangkat meninggalkan Istana Negara, baginda melintasi pasukan kawalan kehormat darjat daripada Unit 1 Regimen Ranger Diraja RRD diketuai Meja Muhammad Zaid Muhammad Tazali yang turut mempersembahkan hormat diraja. Serentak itu lagu Negaraku dimainkan. Ketibaan baginda berdua di dataran parlimen diiringi tiupan nafiri oleh 14 anggota daripada pasukan istiadat diraja Tentera Darat disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Hajah Haminah kemudian diiringi ke pentas diraja melintasi kawalan bertombok diikuti persembahan hormat diraja oleh pasukan kawalan kehormat utama disusuli lagu Negaraku oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Serentak dengan itu, bendera peribadi Yang di-Pertuan Agong direndahkan diikuti gemaan tembakan meriam 21 das. Tuanku Abdul Halim kemudian berkenan memeriksa barisan kawalan kehormat utama yang terdiri daripada 103 anggota dan 4 pegawai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai Meja Muhammad Izham Ahmad Rashidi. Istiadat diteruskan dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diikuti persembahan hormat diraja kali kedua. Mengakhirinya lagu kebangsaan Negaraku sekali lagi dimainkan. Pasangan diraja ini berkenan bersalaman perpisahan dengan barisan Menteri Kabinet dan diplomat asing sebelum meneruskan perjalanan ke Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Terakhir buat Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di Kompleks Bunga Raya KLIA, perarakan Lambayan Kasih mengiringi kereta diraja yang tiba 9.45 pagi. Mengepalai perarakan itu, 2 gajah, pian dan rambai yang dilengkapi tandu dihiasi payung kuning dan kain baldu berwarna merah serta diiringi 8 pengendali gajah berbusana hulu balang. Turut menyertai perarakan 107 petugas istana, 133 pengiring mewakili masyarakat pelbagai kaum dan peserta permata seni tari. Perarakan berwarna-warni yang dikelolakan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu
juga dimeriahkan dengan paluan gendang. Ketibaan baginda berdua di Kompleks Bunga Raya disambut Perdana Menteri dan isteri, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama isteri Datin Sri Hamidah Khamis serta Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak dan isteri Datin Sri Raya Erom. Setibanya baginda berdua ke pentas diraja di kompleks itu, seramai 30 pesilat membuat persembahan diikuti dengan jamuan ringan. Sekali lagi, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli membacakan doa. Di saat kami mengiringi keberangkatan pulan hamba-Mu Raja kami untuk upacara tamat tugas, maka kami menadah tangan memohon kepada-Mu, Ya Allah. Engkau selamatkanlah serta peliharakanlah kedua-dua hamba-Mu Raja kami, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah, puteri-puteri baginda serta kerabat-kerabat diraja sekaliannya. Seri Paduka kemudian bergerak ke pentas diraja untuk persembahan khas Daulat Tuanku oleh peserta perarakan sebelum baginda berdua berangkat ke pesawat khas melalui kawalan kehormat setempat. Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Hajah Haminah sempat memberi lambaian perpisahan kepada rakyat di kompleks itu yang mengundang perasaan terharu sehingga ada yang menitiskan air mata. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka berdua berlepas ke lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alusta Kedah tepat pukul 11 pagi. Ia diiringi 3 pesawat pejuang Sukhoi Su-30 MKM sebagai tanda hormat dan penghargaan kepada Tuanku Abdul Halim yang telah berperanan sebagai Ketua Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Negara sepanjang menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-14 sejak 2011. Pesawat khas yang membawa Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Tuanku Hajah Haminah selamat tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Kepala Batas Alusta kira-kira jam 11.45 pagi tadi. Ketibaan baginda berdua disambut Tunku Temenggung Kedah yang juga pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Salihuddin Sultan Badli Shah. Sebaik tiba, baginda berdua menerima kawalan kehormat daripada 106 pegawai dan anggota lain-lain pangkat dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja yang berpengkalan di Kem Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Jitra. Kawalan kehormat diketuai Major Nur Khairi Abdul Rahman. Sejurus lagu Negaraku dimainkan, 21 das tembakan kehormatan meriam dilepaskan oleh Regimen Ketiga Artileri Diraja diketuai Major Muhammad Rizal Abdul Wahid. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama diikuti bacaan doa oleh Mufti Negeri Kedah Datuk Paduka Syekh Badruddin Haji Ahmad. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Tuanku Hajah Haminah kemudian berangkat ke Istana Anak Bukit dengan menaiki kenderaan rasmi baginda. Kira-kira 15,000 rakyat negeri Kedah memenuhi sepanjang laluan dari lapangan terbang Sultan Abdul Halim menuju ke Istana Anak Bukit memberi lambaian kasih menyambut keberangkatan balik baginda berdua. Tunku Panglima Besar Kedah yang teramat mulia. Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Hajah Haminah tiba di Istana Anak Bukit pada kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Keberangkatan tiba baginda berdua di anjung istana diiringi Tunku Temenggung Kedah. Sebaik tiba, selawat ke atas Nabi diperdengarkan oleh kumpulan selawat dari Masjid Al-Allah Simpang 4 Alusta bersempena Hari Maulidur Rasul. Lagu Nobat Perang dimainkan sejurus itu. Baginda berdua kemudian terus ke Dewan Menghadap untuk pengurniaan cenderamata kepada pengerusi dan ahli jemaah pemangku Sultan Kedah dan rombongan persekutuan. Mereka terdiri daripada Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid selaku Menteri Pengiring dan isteri Datin Sri Noraini Abdullah. Sejurus selesai, Seri Paduka berdua kemudian berangkat ke Balai Penghadapan bagi sesi bergambar sebelum ke Dewan Santapan. Sementara itu, lebih 15,000 rakyat Kedah terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat berbilang kaum tidak melepaskan peluang menyambut keberangkatan tiba baginda berdua.
Sejak dari awal pagi lagi, mereka menanti dan berdiri di sepanjang Jalan Lebuhraya Darul Aman sehingga ke Istana Anak Bukit. Perasaan bertukar gembira sebaik sahaja kenderaan rasmi yang membawa baginda berdua bergerak perlahan-lahan menyusuri laluan sehingga ke istana. Lambaian kasih orang ramai dizahirkan mereka dengan mengibarkan bendera Kedah dan melaungkan daulat tuanku sebaik sahaja kenderaan baginda melintasi mereka melalui laluan utama menuju ke istana. Sungguh seronok daripada baling. Batik semua rasa terhibur dan seronok sangat tuanku pulang ke negeri Kedah, dan insya-Allah kami di bawah naungan tuanku akan sentiasa berdoa di atas kesihatan tuanku, akan sentiasa berada dalam keadaan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan kami sangat berbesar hatilah sebab ini kali pertama juga kami jumpa dengan dia secara berdepan macam ni, dan kami juga diberi peluang dan ruang untuk melihat secara live kepulangan dia dan akan melihat dia berharap pulang. Perasaan seronok lah dapat jumpa dengan Sultan Kedah hari ni kan, sambut dia balik. Berbangga lah dia berpeluang main kat sini kan. Saya sebagai rakyat Kedah rasa cukup bangga dengan khidmat tuanku selama 5 tahun, dan kini kembali untuk mentah negeri Kedah. Jadi kami rakyat negeri Kedah rasa cukup bangga dengan tuanku kami. Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badri Shah, Sultan berpengalaman luas dalam mentadbir negara. Baginda merupakan satu-satunya Raja Melayu yang 2 kali ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong. Pengalaman baginda dalam pentadbiran bermula pada 1949 apabila ditabal sebagai Raja Muda Kedah ketika baginda melanjutkan pelajaran di England. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diputerakan di Istana Anak Bukit, Alustar pada 28 November 1927. Baginda merupakan anak anda kedua kepada Tunku Badli Shah bersama Tunku Safiah binti Tunku Mahmud. Baginda merupakan graduan Wadham College, Oxford, England dalam bidang sains sosial dan pentadbiran awam. Sultan Abdul Halim mewarisi takhta Kedah pada Julai 1958. Nak buat satu-satu keputusan tu dia teliti, baginda minta pandangan daripada bagai pihak yang terlibat. Tapi tuanku apabila baginda dah buat satu keputusan tu, jadi sukar dia nak orang kata ubah ke apa kan, jadi dia tegas di segitulah. Tuanku Abdul Halim dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong pada 1965 selepas tempoh 5 tahun baginda ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong kelima pada usia 43 tahun. Baginda bertemu jodoh dengan puteri Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Sultanah Bahiyah pada 1956 dan dikurniakan 3 puteri. Almarhum Tuanku Sultanah Bahiyah mangkat pada 2003 dan Tuanku Abdul Halim kemudiannya bertemu jodoh dengan Tuanku Hajah Haminah Haji Hamidun. Baginda sekali lagi dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong pada usia 84 tahun pada 13 Disember 2011. Menurut anak anda baginda, Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas, Tuanku Abdul Halim amat mementingkan pendidikan. Selama 52 tahun, baginda tidak putus-putus berangkat ke Majlis Anugerah Cemerlang Pelajar di 14 sekolah rendah dan menengah selain Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Polimas di Jitra dan Kampus Perguruan Darul Aman IPDA. Tuanku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong amat memberi sokongan yang amat berat sekali kepada program tuition, program pendidikan kami yang memberi pendidikan tuition ataupun kelas-kelas percuma di selepas sekolah. Syukur Alhamdulillah sebab tuanku pun masih sihat lagi, dan berbanggalah sebagai rakyat negeri Kedah ni sebabnya tuanku merupakan salah satu-satunya sultan yang 2 kali dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, bagi pandangan saya lah, tuanku seorang yang peramah. Dia tuanku mudah berkomunikasi dengan orang awam, dengan orang ramai. Baginda sangat menitik beratkan rakyat
Negeri Kedah ini. Tuanku Abdul Halim gemar dengan sukan tenis dan golf selain meminati bidang fotografi dan menyimpan koleksi pelbagai jenis kamera serta memproses gambar yang dirakam baginda sendiri. Selain meminati kereta vintage dan antik, baginda juga pencinta alam dan haiwan peliharaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah perbuatan pecah amanah yang semakin membimbangkan kini berpotensi menggugat kerukunan ummah dan kemakmuran negara. Malah sejarah juga menunjukkan bahawa perbuatan seperti rasuah, tamak harta serta penggunaan kuasa secara rakus adalah faktor kepada kejatuhan banyak kerajaan dan sesuatu tamadun. Berdasarkan berita yang tersiar di dalam pelbagai saluran media, perlakuan pecah amanah kini bukan sahaja berlaku secara berleluasa, malah berlaku pada skala yang sangat besar. Lebih membimbangkan apabila laporan turut menunjukkan perlakuan pecah amanah dilakukan secara lebih berani dan lebih terbuka dan dilakukan oleh golongan yang berjawatan besar dan berpelajaran tinggi. Sultan Nazrin bertitah demikian pada sambutan Maulidur Rasul 1438 Hijrah peringkat negeri Perak di Behrang. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Puan Besar Perak Raja Nur Mahani Raja Shah Shah. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta isteri Datin Sri Saripah Zulkifli serta anggota Esko Kerajaan Negeri. Sementara itu, seorang mu'alaf Azmi Chai Abdullah 56 tahun dipilih sebagai penerima anugerah pendakwah. Sementara itu, Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah bertitah tema sambutan Maulidur Rasul iaitu Ukhuwah Islamiah Asas Penyatuan Ummah perlu dijadikan panduan kepada rakyat bagi mengukuhkan perhubungan dalam masyarakat. Umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Justru saya menyeru agar marilah kita memantapkan ukhuwah khususnya di negeri Pahang dan mengukuhkan silaturahim sesama umat Islam, kerana hanya dengan kesatuan dan perpaduan yang jitu umat Islam akan menjadi umat yang kuat, cemerlang dan dihormati. Baginda bertitah pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang bertempat di Kuantan dengan perarakan disertai 1,260 peserta melibatkan 36 kontingen. Tengku Abdullah turut berkenan menyampaikan anugerah Maulidur Rasul kepada penerima-penerima anugerah. Di Terengganu, perarakan sambutan Maulidur Rasul bermula dari dataran Shah Bandar menuju ke Stadium Negeri Kuala Terengganu. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dalam titahnya berkata, baginda menyeru supaya rakyatnya mengelakkan sebarang pergaduhan sesama sendiri dan menjauhi amalan berpuak-puak. Sebaliknya, amalan sikap toleransi perlu diamalkan seperti yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Kita mengingatkan sekali lagi kepada rakyat sekalian, sebenar hari keputaan Rasulullah SAW yang mulia ini. Marilah kita sentiasa berusaha ke arah mengembalikan kekuatan ummah melalui kekuatan iman, ekonomi, ilmu dan perpaduan. Sekiranya wujud perbezaan pendapat atau pertingkahan, haruslah segera kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Perarakan sejauh 3 km itu melibatkan 2,762 orang daripada 71 kontingen agensi kerajaan negeri dan persekutuan, syarikat swasta dan pelajar IPTA serta sekolah. Baiklah saudara, untuk laporan dari Sarawak, kita terus sahaja bersama Nosila Talaha di Kuching. Silakan Nosila.
Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Sate menyeru umat Islam di negeri ini supaya sentiasa menyuburkan semangat perpaduan dengan meraikan kepelbagaian yang ada serta menonjolkan persamaan yang ada selaras dengan tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini, Ukhuwah Islamiah Asas Penyatuan Ummah. Beliau berkata demikian sempena Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak tahun 2016 di Limbang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Datuk Amar Awang Tengah Haliasan. Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak tahun 2016 yang buat kali kedua menjadikan Limbang sebagai venue sambutan telah menarik penyertaan sebanyak 119 kontijen dengan lebih kurang 6,000 orang peserta. Perarakan kontijen bermula dari Kompleks Sukan Limbang didahului oleh kontijen Div-Div Kenamaan yang diketuai oleh pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, diikuti oleh pelbagai kontijen daripada Jabatan Kerajaan, firma swasta, masjid dan surau, kampung, institusi pengajian tinggi, sekolah, pertubuhan dan kumpulan hadrah. Terdahulu majlis di kumpulan nasyid. Sementara umat Islam di Miri supaya memantapkan tali ke arah mencana kekuatan dalam diri umat Islam dalam pelbagai aspek yang dicuburi. Berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Dewan Suarah Miri, Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir Ripin Lamat berkata, konsep persaudaraan Islam yang mementingkan soal persefahaman dan toleransi antara umat Islam mampu mewujudkan kesatuan ummah. Seramai 5,000 peserta dari 52 kontijen serta masyarakat Islam di Miri memeriahkan sambutan Maulidur Rasul di Miri yang turut disertai oleh Jabatan Penyiaran Miri. Di Sibu, masyarakat Islam diminta supaya mengambil peluang atas prasarana yang disediakan kerajaan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka dan bersaing dengan masyarakat lain. Menurut Menteri Muda Penyelidikan Sains dan Bioteknologi, Dr. Anwar Rapai, Islam mementingkan umatnya untuk maju dalam bidang ekonomi. Beliau berucap di majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sibu yang diadakan di persekitaran bangunan Kompleks Islam Sibu. Seramai 4,332 orang daripada 56 kontijen menyertai perarakan dan pertandingan sepanduk yang turut diadakan. Manakala di Kuching, umat Islam dinasihatkan supaya mempertingkat pengetahuan terhadap ajaran agama Islam selain terus bersatu padu. Menurut Timbalan Datuk Bandar Kuching Selatan, Tuan Haji Helmi Othman, ini berikutan dengan bertindak demikian, ia diyakini dapat meningkatkan mutu kerja dalam kehidupan seharian sekaligus mampu mencapai kegemilangan negeri maupun negara. Tuan Haji Helmi berucap demikian mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg pada sambutan perarakan Maulidur Rasul di Kampung Madrasah Kuching. Seramai 25 kontijen daripada seluruh kampung di sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri N8 Satok menyertai perarakan yang dianjurkan buat kali ketiga oleh Persatuan Anak Seni Madrasah PASBK. Perarakan bermula dari Jalan Datuk Haji Babul nombor 2 dan berakhir di Kampung Madrasah. Seorang lelaki maut dalam kemalangan jalan raya di kilometer 19 Jalan Kota Semarahan Asarjaya petang semalam. Pemangku Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, ASP Matthew Menggi berkata kemalangan melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Nissan T-Max dan sebuah kereta Perodua Viva. Beliau berkata mangsa dikenal pasti sebagai Sahlan Abdullah, 24 tahun, dari Kampung Bintawak, Kuching, yang merupakan penumpang kereta Perodua terbabit. Kemalangan yang berlaku pada sekitar pukul 4.55 petang dalam keadaan cuaca hujan renyahnya itu dipercayai berpunca daripada kereta Perodua Viva yang datang dari arah Bandaraya Kuching menghala ke Sejaya telah hilang kawalan sebelum merempuh kenderaan pacuan 4 roda yang datang dari arah bertentangan. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda turut mengalami kecederaan dan dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut, manakala pemandu Perodua Viva tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua pelajar warga Nigeria daripada sebuah universiti swasta di Miri dikuatiri hilang selepas bot yang mereka naiki karam di tasik Taman Negara Logan Bunut
di Miri Tengah malam tadi. Kedua-dua pelajar tersebut dikenali sebagai Amit Muhammad Amit dan Emin Imuh Daniel Udoh yang merupakan antara 6 penumpang bot yang sedang melakukan aktiviti meninjau dan kajian kehidupan liar buaya di kawasan tasik tersebut. 4 penumpang yang lain iaitu 3 pelajar universiti tersebut dan seorang pelancong warga tempatan bersama pemandu bot itu terselamat dalam kejadian. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya hanya dimaklumkan mengenai kejadian tersebut pada pukul 7.01 pagi tadi. Kejadian disedari apabila mengetahui pemandu bot warga tempatan ditemui orang awam pagi tadi dan seterusnya membuat laporan kepada pengurus taman itu. Sementara itu, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Farhan Sufian Borhan yang hubungi RTM berkata seramai 21 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri dan Merudi digegaskan ke lokasi kejadian bagi mengesan kedua-dua pelajar terbabit. Masa perjalanan untuk ke lokasi kejadian dari Pekan Merudi ke Long Tinja mengambil masa 4 jam sebelum menaiki bot ke Long Teru yang mengambil masa sejam untuk sampai ke Tasik Logan Bunut. Rombongan pelajar tersebut mendaftar di taman itu semalam. Ini berita yang baru diterima. Mayat salah seorang penuntut universiti swasta di Miri yang hilang dalam kejadian bot karam di Tasik Taman Negara Logan Bunut tengah malam tadi ditemukan kira-kira pukul 12.45 tengah hari tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Farhan Sufian Borhan, mayat mangsa Amit Muhammad Amit 26 tahun ditemukan oleh pasukan penyelamatan dalam air pada jarak 50 meter dari lokasi bot tersebut dilaporkan karam. Seorang lagi rakannya yang masih hilang ialah Emin Imuh Daniel Udoh, 23 tahun. Baik, kita ke berita seterusnya. Ketua-ketua masyarakat di kawasan luar bandar diingatkan supaya tidak lupa akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai mata dan telinga kerajaan agar sokongan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan tidak berbelah bagi. Ahli Parlimen Hulu Rejang, Datuk Wilson Ugak Kumbong memberitahu pelantikan ketua masyarakat adalah dari pilihan rakyat yang yakin dengan keupayaan mereka dalam menyampaikan setiap permasalahan dan keperluan rakyat. Oleh itu, ketua masyarakat hendaklah bertindak dengan telus dalam menerangkan dasar dan wawasan kerjaan yang bersungguh-sungguh menyediakan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air paip kepada penduduk yang tinggal di luar bandar. Nyadai 53 tahun di pelabak kakutuk mayanya. Duit reserve menua Sarawak 28 bilion. Jadi di pelabak kaku 28 bilion nanti kita ngagak jalan raya menua Sarawak tu ulih megang. Laban rakyat kemuni kita, rakyat ngasuh kita sebagai perintah, rakyat ngasuh kita sebagai kuasa di menua tu. Datuk Wilson Ugak menyatakan demikian pada perasmian Majlis Mangkong Tiang Rumah Empang Sungai Pila Batang Rajang di Kapit. Pengawal mangkong tiang tu ukai agama. Ya adat kita, budi pecara kita ada, adu kita ngadu ke rumah panjang kita. Majlis tersebut diadakan bertujuan memberkati rumah panjang berkenaan agar dilindungi dan dijauhi daripada sebarang musibah. Rumah panjang Empang yang terletak jauh di pedalaman Kapit memakan masa 3 jam perjalanan dari Pekan Kapit menggunakan jalan balak namun merupakan salah satu daripada rumah panjang moden di Kapit. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Salam Mahidur Rasul daripada kami seluruh warga penerbitan N5 dari RTM Sarawak. Berita seterusnya kembali bersama Nolela. Baik, Norsila, terima kasih. Dan saudara, seterusnya kita ke negeri Selangor. Nampaknya sudah bersedia dengan laporannya Syamsia Samsi di sana. Silakan, Syamsia. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang berlangsung di Stadium Malawati di Shah Alam hari ini. Sambutan yang bertemakan Umat Bersatu Selangor Maju itu disertai lebih 3,600 peserta daripada 90 kontingen. Baginda tiba diiringi Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Rashikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Kontingen melibatkan jabatan dan agensi kerajaan, syarikat swasta, NGO dan pelajar itu berarak sejauh 1.5 km dengan berselawat diketuai Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Sultan Selangor turut berkenan mengkurniakan anugerah khas Maulidur Rasul kepada penerima termasuk bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Kushrin Munawi dianugerahkan anugerah khas Umar bin Abdul Aziz.
Bagi penerima anugerah, mereka berasa bersyukur dan menyifatkan anugerah itu sebagai penghargaan terhadap hasil usaha mereka mementabatkan agama Islam. Saya berasa sangat teruja lah kerana anugerah ni saya tak sangka-sangka boleh dapat lah. Dan juga saya juga berterima kasih lah kepada semua yang telah berusaha untuk dalam kejayaan saya ni. Berterima kasih kepada terutamanya kedua ibu bapa saya dan juga kepada guru-guru saya yang selama ini telah memberikan tunjuk ajar kepada saya. Ini sebenarnya adalah amanah dan juga tanggungjawab kepada saya yang mendapat anugerah Sayyidatina Khadijah, yang pastinya ini merupakan satu tanggungjawab yang amat besar, dan mudah-mudahan saya akan terus menyumbang kepada negeri saya Selangor dan seterusnya kepada umat Islam di seluruh Malaysia. Orang ramai khususnya rakyat Selangor berpeluang mengenali dengan lebih dekat Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah melalui pameran Diraja sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-71. Terdapat lebih 100 gambar daripada 14 panel memamerkan Sultan Sharafuddin bersama keluarga dan rakyat jelata. Objektif utama pameran diadakan adalah bagi menghargai peranan penting Tuanku selama 15 tahun sebagai payung negeri Selangor. Selain itu, ia juga berperanan sebagai satu medium untuk menyemai rasa cinta terhadap institusi diraja dalam kalangan rakyat. Pameran itu dimulai dengan silsilah Kesultanan Selangor, sejarah Kesultanan Selangor, keputeraan seorang sultan, mewarisi tahta, tahta disandang rakyat disayang, jasa dan sumbangan, minat yang luas, dunia ilmu serta Raja Muda. Saya nak tahu sejarah Selangor. Lepas tu saya nak tahulah pasal kehidupan dan aktiviti sejarah Sultan Selangor lah, dari mula sampai sekarang lah. Macam teruja lah. Dia flashback balik tentang dia punya sejarah silam dia. Bila pameran ni ada, kita akan dapat tahu lebih lah pasal Sultan Selangor, macam mana dia ditabalkan, sejarah kisah hidup dia daripada mula dan juga salah silah Sultan Selangor yang sebelum-sebelum ni. Pameran yang jolong kali diadakan itu dianjurkan Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor, PADAT, dengan kerjasama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, Bernama dan SACC Mall. Pameran diadakan sehingga 18 Disember ini di SACC Mall Shah Alam dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan telah dirasmikan Tengku Laksamana Selangor, Tengku Sulaiman Shah. Penderitaan dan kesengsaraan etnik minoriti Islam Rohingya di Myanmar mendapat simpati Kelab Basikal Kota Raja KRCC. Bagi menzahirkannya, kelab berkenaan mengadakan kayuhan amal tabung KRCC sejauh 35 km melalui jalan di sekitar Jalan Kebun dan Banting, Kuala Langat. Kayuhan amal ini telah mendapat penyertaan 50 peserta secara sukarela. Kita melancarkan hari ini usul tabung bantuan kepada Rohingya, menunjukkan kepada sokongan kita, selain daripada kita bersukan, beriadah, juga kita ada komitmen, ada semangat kebersamaan, bersimpati dengan apa yang dihadapi oleh penduduk Rohingya di Myanmar. Program ini juga adalah sebenarnya kita ingin menunjukkan sikap prihatin kita, okey, di dalam kita bersukan bersama kita mengumpulkan dana untuk kita salurkan kepada tabung etnik Rohingya, okey, melalui utusan yang telah dilancarkan baru-baru ini. Sebagai kita rakyat Malaysia yang Islam, kita memang simpatilah dengan rakyat Rohingya yang ditindas teruk dekat negara mereka sendiri kan. Harapan saya dengan bantuan tabung yang kita collect ni dapat membantu sedikit sebanyaklah untuk mereka yang dekat sana tu kan. Sebab bila kita tengok kondisi dia orang kat sana tu memang sangat teruk lah kan. Sumbangan yang dikumpulkan itu akan diserahkan kepada mana-mana misi berdaftar ke Rohingya atau wakil di negara ini. Laporan itu tadi mengakhiri bahan dari Selangor. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baiklah saudara, seterusnya kita ke Sabah. Sudah bersedia nampaknya di sana Jovinia Jimlajim. Jadi silakan Jovinia. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengajak seluruh rakyat menjauhi prasangka dan hasad dengki serta tidak terpengaruh dengan segala dakwah dan fitnah sama ada dari dalam atau luar yang ingin memecah belah ummah. Tegas Datuk Musa, ikatan dan hubungan baik dengan saudara yang bukan seagama juga amat diperlukan bagi memastikan Sabah yang terdiri pelbagai suku kaum dan agama terus menjadi contoh keharmonian dan perpaduan. Beliau berucap merasmikan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidi Rasul peringkat negeri 1438 Hijrah di Beaufort. Datuk Musa berkata, perpecahan rakyat di sesetengah negara Islam harus menjadi pengajaran kerana ia menyebabkan kekacauan, hilang keamanan, kemelaratan dan kemusnahan. Katanya Nabi Muhammad SAW turut memberikan contoh terbaik apabila memberi jaminan kebersamaan hak dan keharmonian pergaulan menerusi piagam Madinah yang dizahirkan demi perpaduan hidup pelbagai kabilah dan agama. Seramai 4,500 orang mewakili 73 kontingen menyertai perarakan sempena sambutan Maulidi Rasul peringkat negeri Sabah 1438 Hijrah di Beaufort. Mereka terdiri daripada agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan, badan-badan berkanun, pertubuhan bukan kerajaan NGO, sektor swasta, karya dan sekolah. Perarakan kontingen yang bermula 7.30 pagi ini didahului Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Seri Panglima Haja Farida Haji Tusin. Turut serta pembantu menteri kepada Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidi Rasul peringkat negeri Sabah 1438 Hijrah Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Turut hadir timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, Ahli Parlimen Beaufort Datuk Haji Azizah Haji Muhammad Don, Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Perarakan sejauh 3.5 km ini bermula dari dataran bergandang Tapak Tamu Beaufort dan berakhir di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Don. Majlis sambutan diserikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan persembahan lagu-lagu nasyid dan ceramah agama yang disampaikan Ustaz Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah. Sementara itu, malam tadi hampir 1,000 umat Islam sekitar daerah Beaufort menghadiri majlis doa kesyukuran sempena sambutan Maulid Rasul peringkat negeri di Masjid Daerah Beaufort. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, disusuli bacaan Yasin dan tahlil yang dipimpin Imam Besar Masjid Negeri, Ustaz Haji Ibrahim Haji Kisab. Majlis diteruskan dengan bacaan doa selamat yang dipimpin Mufti Negeri Sabah, Datuk Haji Bongsu Aziz sebelum diteruskan dengan solat isyak berjemaah dan berselawat. Pemilihan daerah Beaufort sebagai tuan rumah bagi sambutan Maulidi Rasul peringkat negeri tahun ini amat signifikan dengan sejarah dan latar belakang daerah berkenaan sebagai pusat perkembangan ilmu Islam di Sabah. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, ini terbukti apabila daerah terbabit banyak melahirkan golongan pendakwah serta guru-guru agama. Ini termasuk Qori dan Qoriah yang menjuarai tilawah Al-Quran peringkat negeri yang majoritinya berasal dari Beaufort. Sekolah agama di Sabah paling banyak juga di Beaufort. Dan Beaufort memang pusat pertumbuhan dakwah dan pendidikan Islam sejak dahulu. Dan memang masyarakat Beaufort terkenal dengan dakwah, terkenal dengan asas-asas agama. Datuk Arifin ditemui media selepas menghadiri program Malam Kasih Junjungan di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun di Beaufort. Dalam majlis ini, pelbagai program kesenian Islam diketengahkan seperti puisi, nasyid, qasidah dan tazkirah. Jelas Datuk Arifin, program sama akan diteruskan termasuk menambah beberapa lagi program baharu pada tahun depan. Baiklah, saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Jovinia, terima kasih. Dan saudara, seterusnya kita akan berlintas langsung ke negeri Pahang. Nampaknya sudah bersedia di sana Nurul Ain Sujaiha Muhammad. Silakan Nurul Ain. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Banjir besar kira-kira 2 tahun lalu yang menenggelamkan hampir sebahagian daerah Kuantan ternyata masih lagi sukar dilupakan penduduk di kawasan gugusan Sungai Isap. Pengalaman itu menjadikan mereka trauma dan sentiasa berjaga-jaga setiap kali hujan di penghujung tahun.
Walaupun bencana ini tidak dapat dihalang, namun mereka harus bersiap sedia berhadapan situasi yang tidak terduga itu. Bagi Rosliza Zakaria, 47 tahun, apabila memasuki bulan Disember, hampir setiap malam tidurnya tidak lena, lebih-lebih lagi sekiranya keadaan hujan. Jadi kita bila malam kalau macam bulan Disember ni kita rasa tidur pun tak lena. Jadi macam kita kena berjaga-jagalah. Sebab rumah ni kalau kena memang tinggilah. Manakala Siti Hawa Majid 50 tahun pula, sekiranya berlaku hujan, dia terpaksa keluar awal dari rumah bagi menyelamatkan diri kerana kediamannya berdekatan parit yang mudah dinaiki air. Tapi sebab sekarang ni seorang diri tak lagi susah sangat. Dulu ada mak, sebab mak OKU dulu kan. Bimbang juga dari awal tu dah keluar lah. Tak sempat lah nak simpan barang ni, nak letak barang. Tapi barang dokumen yang penting tu memanglah selalu itu kan. Sementara itu, pengerusi JKKK Gugusan Sungai Isap, Abdul Mubin Abdul Rahim berkata, pelbagai persediaan di peringkat JKKK, Jabatan Pengaliran dan Saliran, Pejabat Daerah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah pun disusun atur sekiranya menghadapi banjir besar. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP memperuntukkan RM2 juta bagi membantu 7,000 golongan mu'alaf sepanjang tahun ini. Yang dipertuanya Datuk Seri Wan Abdul Wahid Wan Hassan berkata, setiap saudara baru yang memeluk Islam akan menerima pelbagai bantuan termasuk dari segi kewangan selama 7 tahun. Hospital yang bagi Jelasnya, selepas tempoh tersebut, sekiranya ada mu'alaf yang masih memerlukan sokongan kewangan, mereka akan terus dibantu di bawah kategori penerima bantuan golongan fakir atau miskin. 2 juta tahun ni, bantuan tahunan yang mu'alaf dah 2 juta. Dah 2 juta. Untuk tempoh? Setahun, setiap tahun apa itu? 2016. Bila semua mu'alaf setahun tu? Ya. Yang asli campur asli tu dah ada pakai miskin sini. Yang juga yang lain tu dia bawa pakai miskin lah. Mu'alaf yang kita bagi mu'alaf yang daftar kita bagi selama 7 tahun. Lepas pada 7 tahun tu dia akan termasuk, kalau dia masih memerlukan buah miskin, kita bagi buah miskin pula. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena program ziarah dakwah di Kampung Orang Asli Rancangan Penempatan Semula RPS Runcang Pekan. 10 orang asli dari kampung berkenaan memeluk Islam. 18 pasangan dinikahkan serta 16 kanak-kanak menyertai upacara berkhatan. Yang memang akak rasa gembira memeluk Islam setakat ini kan. Memang akak berminat dengan Islam daripada waktu akak sekolah lagi. Sebab ucap sahadah itu akak rasa, fikiran akak rasa lain. Rasa ada perubahan lah. Rasa lapang. Rasa lapang macam tu. RPS Runcang merupakan salah satu kawasan penempatan orang asli terbesar di negeri ini dengan pembinaan 500 buah rumah dan agama Islam semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Lebih 90% daripada 8,035 peserta bagi latihan kemahiran dan keusahawanan di bawah program Empower Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECR di Pahang memperoleh peluang pekerjaan sejak ia diperkenalkan pada tahun 2010. Majoriti mereka memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM1,200 sebulan. Menurut salah seorang usahawan, Rosliza Hamaludin, kemahiran kulineri yang dipelajari di Empower pada tahun 2014 membantu meningkatkan taraf kehidupannya. Macam produk akak biasa selalu buat bakery, kek tu macam pasaran pekan lah, pekan Pahang. Tapi kalau yang untuk sambal hitam tu, maknanya satu Malaysia memang akak buat. Maknanya penghantaran tu online, akak jual secara online. Ada sampai Sabah dengan Sarawak sekalipun. Selain itu, program yang memfokuskan golongan belia termasuk yang menganggur turut berjaya menarik minat. Jahitan ni saya mula memang saya ada basic dalam menjahit lah. Cuma saya nak menambah lagi saya punya pengetahuan tentang menjahit lah. Sebelum ni memang saya jahit baju kurung ambil tempahan lah.
Sekarang saya dah belajar buat baju Melayu, dress dengan baju Melayu. Macam tu lah. Sementara itu berucap pada majlis perasmian pejabat Empower ECER di Bera, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri berkata kementeriannya akan melaksanakan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dengan menjalinkan kerjasama bersama ECER dan Universiti Malaysia Pahang UMP. Ia bagi memastikan tidak berlaku pertindihan program antara agensi terlibat, seterusnya memastikan usaha tenaga kerja mahir dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Negeri Tok Kajah. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Bersua kembali, jenazah 3 beranak yang terkorban dalam kemalangan di lebuhraya Pantai Timur LPT2 lewat petang semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Durian Guling Marang 11.30 pagi tadi. Jenazah Mahaningah 42 tahun dan 2 anaknya Quratul Nisa 11 tahun serta Ahmad Nijat 9 tahun disembahyangkan di Masjid Kampung Durian Guling kira-kira 10 pagi tadi sebelum dikebumikan dalam satu liang lahat. Kira-kira 200 orang termasuk sanak saudara dan penduduk kampung hadir memberi penghormatan terakhir. Sebelum ini, ketiga-tiga jenazah dibawa ke kediaman keluarga Mahani menaiki 2 van jenazah dari Hospital Kemaman pada 7.50 pagi tadi. Ahli keluarga mangsa yang ditemui reda dengan kejadian yang menimpa keluarga mereka. Kita respect dia maklum nak balik ke Terengganu ni hari Selasa. Tapi hari Ahad tu dia dah balik dah ke Terengganu. Dia ikuti sekali lah dengan Abang Ipoh, abang kepada suami dia dan isteri kepada itulah abang suami dia tu lah, yang sama-sama meninggal yang dibawa pulang ke Shah Alam tu. Jadi sepatutnya dia pergi nak mari ke Terengganu. Pasal saya dimaklumkan yang meninggal juga abang kepada suami Mahani ni, anak dia ada belajar dekat UMT. Jadi tak tahu, sama saya tengoklah TV gitu lah. Selalu berita saya tengok. Terkejut juga tengok. Malangan tu siapa dah kata Melanggar ni. Teruk sangat ni kata. Lepas tu mak dia kata, kena ni kita tak tahulah. Lepas tu lebih kurang dah habis waktu berita, marilah 2 orang. Kena waris juga orang sebelah sana tu. Dia duduk mana tu. Jadi orang kemama kena. Budak ni, anak saya ni kena. Dia telefon ke cikgu tu. Dia pun mari khabar saya. Mari khabar dia ni anak 2 orang begitu. Saya pun dah cakap pun senyap lah. Baru saya telefon ke anak Dungu, Melaka. Mana-mana anak lah. Mana ada tu, Bukit Bayung ada. Masa tu kita sok dah. Dia berita kata anak daripada sok anak balik ke Terengganu. Amba dia kata Ani dah datang Ani. Orang lain tak ada mata. Apa je kata nak balik hari Selasa. Apa dia balik dah. Tiba-tiba hari Ahad mata. Kata dia. Dia kata nak balik ke Selasa. Dia pun duduk telefon sini. Lepas tu esok dia nak balik ke Selasa. Mai tu petang apa ya tu. Dia tengok TV tu hancur amba tengok. Amba tengok bank. Masuk budak yang hak berita kata daripada soalan nak balik ke Terengganu, masuk dia dah. 3 lagi mangsa yang terkorban dalam insiden sama, pasangan warga emas Ahmad Raziz Abdul Rahman 63 tahun dan Pauziah Awang 56 tahun serta cucu mereka Sofia Adriana Syahrudin 7 tahun. Kesemua jenazah dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam Selangor. MPV yang dinaiki ke-6 mangsa bersaudara itu bersama 4 yang lain terbabas dan merempuh tiang jambatan di kilometer 288.6 LPT2 dekat susur keluar Plaza Tol Cukai. Kenderaan itu dikatakan berpusing beberapa kali sebelum semua mangsa tercampak keluar dari kenderaan menyebabkan 6 maut dan 4 lagi cedera parah. Selepas 4 hari kejadian tembak-menembak antara anggota keselamatan dan kumpulan penculik di perairan berhampiran Pulau Gaya Sempurna awal pagi tadi,
2 penjenayah mati ditembak polis dalam satu operasi di ladang belian Ulu Tingkayu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Rashid Harun, ketika pasukannya menghampiri sebuah pondok, mereka mendapati ada pergerakan manusia di dalamnya sebelum mengarahkan untuk serah diri. Dalam kejadian 1.30 pagi, kumpulan penjenayah itu pada mulanya tidak mengendahkan arahan tersebut, sebaliknya melepaskan beberapa das tembakan. Selepas berlaku tembak-menembak selama 1 hingga 2 minit, pasukan polis melakukan pemeriksaan di kawasan berkenaan dan mendapati 2 lelaki masing-masing berusia 30-an dan tidak mempunyai pengenalan diri. Apabila kejadian tembak-menembak itu berhenti, pemeriksaan telah dibuat oleh pihak polis. Dapati terdapat 2 orang lelaki. Yang pertama umur 30-an. Tiada pengenalan diri dijumpai daripada badan lelaki tersebut. Okey. Dan yang kedua juga umur 30-an. Tak ada pengenalan diri juga. Polis turut menjumpai 2 laras senapang patah buatan sendiri, 1 pucuk pistol jenis Colt .4, 1 pucuk revolver .38, beberapa butir peluru hidup dan kerongsong, 1 senapang angin, pisau, parang dan beberapa peluru M16. Daripada siasatan awal, peluru M16 tersebut disahkan bukan milik pasukan keselamatan. Turut ditemui 3 paket plastik Lutsina dipercayai dadah jenis syabu. Semua barang dibawa balik ke IPD Kunak untuk siasatan. Setakat ini belum dapat dipastikan sama ada 2 suspek terbabit ada kaitan dengan kes 3 penculik mati ditembak di perairan Lahad Datu dan Sempurna dan siasatan masih dijalankan. Pusingan akhir kejohanan jet ski antarabangsa P1 Aqua X Cross Malaysia edisi 2016, Lim Hang Hau muncul juara keseluruhan bagi kelas enduro, manakala Muhammad Daniel Muhammad Sharif unggul dinobat sebagai juara keseluruhan bagi kategori Spark. Dalam aksi pusingan ketiga ini, Lim Hang Hau mengungguli kelas 300 HP, mengumpul 50 mata, diikuti Muhammad Faiz Muhammad Nur atau Apex yang berjaya mengumpul 44 mata. Bagi kategori Sprint Spark pula, juara keseluruhan Muhammad Daniel berjaya mengumpul 71 mata, meninggalkan pencabar terdekatnya yang juga juara pusingan kedua, Saifullah Nahar dengan 72 mata, manakala Raja Nazrin Shah di tempat ketiga dengan 57 mata. My tactics is not just ride smart and don't fall from the jet ski, and I'm trying to maintain my position and also my stamina and all that. I have no other tactics, just do it. First, thank you my sponsor, Jet Pilot Malaysia in Megalata. Nak berusaha ni bukan senang. Yang pentingnya disiplin untuk berjaya, masa dan patuh pada apa yang disuruh. Secara keseluruhannya, Lim Hang Hau berjaya mengumpul 144 mata, melengkapkan 3 siri perlumbaan, meninggalkan Muhammad Faiz Muhammad Nur dengan 139 mata dan di tempat ketiga Brian Chia Wai Yuan juga dengan 139 mata. Sementara itu, Muhammad Daniel Muhammad Sharif mengumpul 215 mata untuk mengesahkan kejuaraan kategori Sprint Spark, manakala Saifullah Nazar berjaya mengumpul 206 mata. Aksi yang berlangsung di Puchong ini menyaksikan penyertaan seramai 34 orang peserta untuk kategori Enduro, Sprint Spark dan Sprint Ski. Selain itu, terdapat juga penyertaan daripada peserta antarabangsa, antaranya dari Brunei dan Thailand. Baiklah saudara, untuk mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Izzati Zahra di sana. Silakan Izzati. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa para penonton sekalian. Keadaan cuaca petang ini secara keseluruhannya mendung dan juga berawan di kawasan negara kita. Pengaruh daripada pembentukan satu sistem tekanan rendah yang ketika ini berada di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Kewujudan sistem tekanan rendah ini turut memberikan pengaruh tiupan angin yang agak kencang bagi kawasan perairan negara.
dengan kelajuan sederhana ketika ini iaitu sekitar 30 ke 40 km sejam. Bagaimanapun ianya boleh menyebabkan ketinggian ombak mencapai ketinggian 2 meter sehingga ke 2.5 meter terutamanya untuk kawasan perairan berhampiran pusat sistem. Tinjauan cuaca terperinci pula menunjukkan keadaan cuaca yang tidak hujan di hampir kebanyakan tempat di bahagian semenanjung. Hujan hanya berlaku di 1-2 kawasan sahaja iaitu kawasan pedalaman negeri Kedah dan juga utara Perak dijangkakan reda dalam sedikit masa lagi. Keadaan cuaca lebih lembap diperhatikan untuk negeri Sabah dan juga Sarawak dengan cuaca hujan lebih banyak tertumpu di sekitar kawasan perairan Sarawak dan turut merangkumi beberapa bahagian iaitu sekitar bahagian Bintulu, Mukah, Sarikih, Betong dan juga Seri Aman, manakala untuk negeri Sabah pula lebih melibatkan bahagian timur Sabah. Pergerakan kelompok awan ini bergerak ke arah timuran dan oleh yang demikian menjelang pada malam nanti keadaan cuaca lembap untuk kedua-dua buah negeri dijangkakan lebih tertumpu di sekitar bahagian tengah dan timur Sarawak, manakala Sabah pula dijangkakan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman. Sekian info cuaca, kami di MIK Malaysia turut mengucapkan selamat menyambut Hari Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di seluruh negara. Seterusnya tinjauan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Mestikah saga tersembunyi di hulu diambil putera membawa ke persada. Meski apa yang berlaku, raja dan rakyat berpisah tiada. Sekali lagi kita ikuti istiadat keberangkatan balik Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Tuanku Hajah Haminah yang penuh simbolik. Visual itu mengakhiri N5 hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat.